Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam sesi kuliah khas untuk kita membincangkan satu tajuk yang penting, iaitulah tajuk berkaitan dengan dosa yang paling besar, akbarul kabair, dan juga jenayah yang paling besar di atas muka bumi ini, fasad, kerosakan yang paling besar di atas muka bumi, dan juga jenayah yang diperangi dan diberikan peringatan oleh para nabi dan rasul zaman berzaman, bermula daripada pengutusan rasul yang pertama, iaitulah Nuh alaihi salam, sehinggalah penutup bagi nabi dan rasul, iaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah berkait dengan kesyirikan, syirik. Baik. Jadi kuliah pagi ni yang tak sempat nak buat slide ke apa, jadi kita kuliah secara umum lah. Secara umum, iaitulah tajuk kita membedah akar kesyirikan menurut ahli sunnati wal jamaah. Baik. Dalam tajuk ini ataupun topik kita ini, sebenarnya topik kita ni topik yang sangat-sangat luas, sangat-sangat luas, dan kita kata topik ini sebenarnya kalau kita nak bincang tentang syirik ini saja memang sangat luas, sangat luas. Dan sebab itulah kalau perbahasan buku ataupun kitab antara yang paling luas membahaskan berkenaan dengan topik syirik ini, yang menyentuh berkenaan dengan sejarah penyelewengan, kita katakan apa yang dipanggil tarikh akidah, sejarah kita kata akidah yang fokus, khusus membahaskan berkait dengan syirik ini, ada beberapa kitab, dan awsa'ul musannaf, ataupun awsa'ul musannafat, ataupun awsa'ul kutub atau risalah, kitab ataupun buku yang paling luas membahaskan berkenaan dengan syirik ini adalah satu risalah jami'iyah, iaitulah tesis, yang hampir mencecah 2,000 halaman, iaitulah dengan judul Asyirku fil Qadim wal Hadith, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakr Muhammad Zakaria. Itu buku yang paling luas sekali lah. Kalau kita lihat membahaskan berkenaan dengan sejarah kesyirikan ni, disusun bermula daripada syirik yang terawal lah dalam sejarah ketamadunan manusia, dibincangkan tentang apa makna tauhid, makna istilah-istilah yang penting berkait dengan tauhid, berkait dengan lawannya iaitulah syirik, dibincangkan juga berkenaan dengan pembahagian syirik dan sebagainya, dan juga dibincangkan juga awalus syirk waqa'a fi bani Adam, awal kesyirikan yang berlaku dalam di kalangan Bani Adam, di kalangan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan juga fasal dibincangkan juga ada topik berkenaan dengan wuqu'u syirk fil umamis sabiqah, iaitulah pada umat-umat terdahulu, iaitu pada kaum Nuh alaihi salam, dan nabi-nabi yang datang seterusnya. Baik. Jadi apa yang anda nak sampaikan pada awal ini, maknanya perbahasan berkenaan dengan topik berkenaan dengan syirik ni dia tidak akan terus terhenti. Maknanya dia terus akan dibahaskan, terus akan dibahaskan, kerana kita tahu bahawasanya
cabang-cabang syirik itu sangatlah banyak. Cabang-cabang kesyirikan itu sangatlah banyak. Dan merentasi kita kata agama-agama yang ada, merentasi juga budaya, kaum, bangsa yang pelbagai. Sebab itu topik tentang syirik ini, sejarah syirik ini sangat-sangat penting lah, sangat-sangat penting untuk diberikan penekanan. Baik. Dan antara risalah yang penting juga yang mungkin anda akan sentuh, maknanya untuk dijadikan rujukan utama dalam kuliah kita ini, dan kita tak bacalah risalah tu satu persatu, tetapi anda sekadar nak bagi tahu tentang rujukan lah. Iaitulah apa yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah ini adalah risalah yang berjudul Aqidatul Arab fi Wathaniyatihim. Akidah Arab dalam penyembahan berhala mereka lah, Wathaniyatihim. Iaitu kita boleh sebut sebagai paganisme dalam Arab. Maknanya keyakinan orang Arab terhadap sistem keberhalaan mereka, wathaniyatihim. Demikian juga kalau bagi mereka yang nak mengkaji tentang agama-agama, adian, antara kitab yang penting juga adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Fathi Muhammad Zaghbi, iaitulah Ta'athur al-Yahudiyah bil Adyanil Wathaniyah. Dan dibincangkan juga dalam kitab tersebut, kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut Judaism was influenced in paganism. Paganism. Ta'thirul Yahudiyah bil Adyanil Wathaniyah oleh Dr. Fathi Muhammad Az-Zaghbi, seorang ulama Mesir, Al-Azhar, yang mana adalah tesis PhD beliau yang dicetak dalam tahun 1994, dan bagaimana beliau membincangkan tentang bagaimana paganisme itu masuk meresap, wathaniyah itu masuk meresap ke dalam agama Yahudi, dan juga beliau ada sentuh juga berkait dengan agama Kristian dan sebagainya. Baik. Dan beberapa lagi kitab-kitab yang penting berkenaan dengan sejarah, bila sebut tentang tarikh akidah ni, maknanya dia memang memberi penekanan kepada sejarah penyelewengan, sejarah penyelewengan tarikh akidah dalam topik tarikh akidah. Baik. Jadi itu secara ringkas. Baik. Jadi kita nak bincang tentang tajuk kita ni. Tajuk kita iaitulah kita nak membedah akal kesyirikan ni. Maknanya kita nak lihat bagaimana syirik itu, apa itu syirik, apa itu kesyirikan. Itu paling penting sekali kita nak bincang pada awal bahasan kita ni, apa yang dimaksudkan dengan syirik, dan apakah kepentingan tajuk ini, kepentingan tajuk ini perlu kita bahaskan. Dan kalau kita tengok balik, syirik adalah, kita kata syirik ini secara ringkasnya yang ditakrifkan oleh kita ambil takrif dua orang ulama akidah yang kita katakan takrif mereka ni adalah takrif yang syamil, takrif yang kita katakan boleh dianggap takrif yang dikeluarkan berdasarkan penelitian mereka terhadap ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Iaitu pertama kita tengok takrif Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ali-Syekh. Beliau menyatakan syirik huwa tashbihu lil makhluqi bil khaliqi ta'ala wa taqaddasa fi khasa'isil ilahiyah min mulkin mulki ad-durri wan naf'i wal ata' wal man' alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wa anwa'il ibadati kulliha wa anwa'ul ibadati kulliha billahi wahdah. Baik. Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ali Syekh
rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau mentakrifkan syirik ini dengan takrifan yang ini takrifan yang sebenarnya yang sangat-sangat penting dan perlu difahami, iaitulah apa? Kata beliau, tashbihun lil makhluqi bil khaliq, menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan pencipta, fi khasaisil ilahiyah, dalam khasais ilahiyah, maknanya dalam speciality ketuhanan. Dalam apa kita kata khasais ilahiyah, maknanya pengkhususan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ini penting, maknanya menyamakan makhluk dengan khaliq, menyamakan makhluk dengan khaliq, pencipta, fi khasaisil ilahiyah, dalam keistimewaan dan karakteristik ketuhanan, khasais ilahiyah. Ini penting. Apa contohnya? Min mulkid durri wan naf'i, iaitu antaranya memiliki kemampuan untuk memudaratkan, ataupun kita kata yang memiliki seluruh perkara yang boleh memudaratkan, wan naf'i, dan boleh memberikan manfaat, wal ata', pemberian, kurniaan, wal man, dan juga menghalang, alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a wal khauf wal raja' wal tawakkul wa anwa'il ibadah kulliha billahi wahdah, yang menatijahkan ta'alluq, iaitulah keterkaitan doa, khauf, rasa takut, ar-raja', pengharapan, tawakkal, wa anwa'ul ibadah kulliha, dan seluruh jenis ibadah, billahi wahdah, yang ditujukan kepada Allah semata-mata. Anda ulang sekali lagi, Syekh Sulaiman bin Abdullah Ali Syekh rahimahullah, beliau mentakrifkan syirik ini, iaitulah tashbihun lil makhluq bil khaliqi fi khasaisil ilahiyah min mulki durri wan naf'i, min mulki darri wan naf'i wal ata' wal man alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul wa anwa'il ibadah kulliha billahi wahdah. Menyamakan makhluk dengan khaliq, pencipta, dalam khasais ilahiyah, dalam karakteristik ketuhanan, ataupun kita kata khususiyah Tuhan. Khususiyah Tuhan ni maknanya ciri-ciri itu hanya ada pada Tuhan, tak boleh ada pada selain Tuhan. Contohnya, memiliki segala perkara yang boleh memudaratkan, dan memiliki segala perkara yang boleh memberi manfaat. Maknanya mutlak lah, secara mutlak. Wal ata', pemberian, yang memiliki seluruh pemberian, kurniaan. Wal man', yang juga boleh menghalang segala sesuatu yang yang membawa kepada alladhi yujibu ta'alluq du'a, yang membawa kepada ta'alluq. Ta'alluq ni maknanya kita kata keterkaitan, kebergantungan doa, yakni doa merujuk kepada doa makhluk. Rasa takut, al-khauf, ar-raja', pengharapan, tawakal, dan seluruh bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah semata-mata. Baik. Jadi maknanya di sini balik pada apa kita kata, balik pada makna syirik ini, iaitulah berlaku pada mana-mana ibadah yang dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ibadah yang menjadi khususiyah, yang menjadi khasais al-ilahiyah, yang menjadi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pengkhususan bagi Tuhan,
yang tak boleh dikongsi atau tak boleh dipalingkan kepada selainnya, kita kata menyamakan makhluk dengan Tuhan dalam khasais al-ilahiyah. Dalam khasais ilahiyah. Baik. Itu contoh takrif yang pertama. Takrif yang kedua, kita tengok apa yang ditakrifkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau, huwa sarfu naw'un min al-ibadah, sarfu naw'in min al-ibadati ila ghairillah, aw huwa an yad'uwa ma'allah ghairah, aw yaqsudahu bighairi dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Yakni syirik bermaksud sarfu naw'in min al-ibadah ila ghairillah, memalingkan mana-mana jenis ibadat kepada selain Allah. Maknanya kita nak faham, kena faham apa maksud ibadat tu lah. Apa maksud ibadah. Dan apa maksud jenis ibadah. Nau'un minal ibadah. Maknanya nau'un minal ibadah ni apa dia yang dibahaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan oleh para ulama, iaitulah apa sahaja yang kata nama yang menunjukkan yang menunjukkan kecintaan Allah, yang menunjukkan Allah menyintai perbuatan tersebut dan Allah meridai perbuatan tersebut. Itulah ibadah. Yakni doa yang paling besar sekali kan. Yang ibadah yang paling asas dan yang paling kita kata yang paling utama, iaitulah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau terus bawakan contoh doa. Au huwa an yad'uwa ma'allah ghairah. Atau iaitu syirik itu adalah seseorang berdoa bersama Allah dengan selainnya. Maknanya dalam dia bukan maksud syirik ni doa dipalingkan total kepada berhala ataupun selain Allah itu. Tetapi maksudnya dia doa juga dekat Allah, dia minta dekat Allah juga, tapi dalam masa yang sama dia berdoa kepada bersama dengan Allah tu selainnya. Itu maksud ayyad'uwa ma'allahi ghairah. Maknanya dia berdoa ke Allah, bukan kata dia tak doa ke Allah. Sebab tu orang musyrikin Arab, mereka doa minta dekat Allah juga. Tapi dalam masa yang sama mereka minta juga dekat wasitah. Perantara. Iaitulah berhala-berhala mereka. Berhala-berhala mereka yang banyak tu lah, Lata, Uzza, Manah. Macam-macam. Jadi nak tahu, kita nak tahu berhala-berhala yang disembah ataupun yang maknanya kat sini ada berlaku taswiyah ni. Taswiyah yang Syekh Sulaiman bin Abdullah Ali Syekh sebut tu, tashbih li makhluk bil khaliq. Kat sini berlaku. Berlaku kat mana? Adakah berlaku pada mereka orang musyrikin kata batu, kayu, pokok tu sama macam Tuhan? Tak, depa tak kata pokok tu macam Tuhan. Depa tak kata pokok tu berkuasa macam Tuhan, ada power macam Tuhan, ataupun pokok tu ada khasais rububiyah ke, mencipta, memberi rezeki. Tak, depa tak kata. Kalau depa kata, depa bodoh lah kan. Depa bodoh lah. Depa tak kata macam tu. Tetapi apa yang depa buat dalam surah Az-Zumar, Allah kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu dia jawapan dia. Mereka tidak menjadikan perantara itu, melainkan mereka tak sembah. Ma na'buduhum, maksudnya kami tak alihkan ibadat kami kepada berhala-berhala tersebut, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan doa kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maknanya itu alasan mereka menjadikan Allah ada perantara. Syirik mereka pada
mereka menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala selain Allah itu sebagai perantara. Jadi kat situlah berlakunya ayyad'u ma'allahi ghairah. Maknanya mereka doa juga minta ke Allah. Kan? Dalam masa yang sama mereka juga berdoa minta dekat perantara-perantara mereka. Yang mereka sebut dalam Quran Allah Taala kata syufa'a, pemberi-pemberi syafaat yang mereka i'tiqadkan. Baik. Au yaqsuduhu bighairi dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Jadi wa an yad'u ma'allahi ghairah, yakni syirik itu berdoa bersama dengan Allah selainnya atau ditujukannya dengan bighairi dhalika, yakni apa, selain daripada ibadat-ibadat yang telah Allah Ta'ala perintahkan juga dialihkan dan dipalingkan kepada selain Allah. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya, makhluknya supaya hanya menyembahnya semata-mata, hanya beribadah kepadanya semata-mata, tetapi mereka berpaling. Maknanya mereka memalingkan mana-mana jenis ibadat. Maknanya mana-mana jenis ibadat ni termasuklah ibadat yang berkait dengan doa, permintaan, istighathah, isti'anah, apa dia, isti'adzah, apa dia kita kata isti'anah, maknanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum maknanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada zat yang mulia, yang suci, yang apa kita kata yang diagungkan, kerana i'tiqad kita bahawasanya dia adalah Tuhan yang memiliki seluruh manfaat dan juga kemudaratan, dan tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat secara mutlak melainkan dia sahaja, Allah Ta'ala. Maknanya isti'anah kat sini maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Maknanya isti'anah maknanya kita memohon pertolongan. Maknanya pertolongan secara umum, seluruh. Tetapi isti'anah di sini maknanya isti'anah yujibu ta'alluh wa tadhallul wa ta'abbud. Maknanya kita kena faham lah, bila kita sebut isti'anah dekat sini, janganlah jadi orang panggil apa, tak cerdik sangat. Tak cerdik sangat maksudnya dia pergi umumkan maksud isti'anah tu dengan seluruh bentuk pertolongan. Memanglah kita dibenarkan untuk memohon pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Kena faham. Kita dibenarkan untuk meminta pertolongan dalam ruang lingkup kemampuan makhluk tersebut. Contohnya kita minta tolong dekat anak kita, tolong buat main ayak ajak. Kan, ayah dahaga ni, abi dahaga ni, tolong buat ayak sikit. Minta tolong kat isteri kita, minta tolong kat kita punya pembantu rumah ke, maid kita ke, tolong bawa air saya, tolong ini, tolong itu. Kan? Ataupun kita dengan kawan kita, boleh tak tolong belanja saya, tolong, kan, minta. Itu maksud isti'anah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan bila dalam perbahasan ibadah atau perbahasan akidah. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi janganlah kita ni jadi celaru. Isti'anah kat sini yang dimaksudkan dalam istilah syarak, dalam istilah akidah, maknanya isti'anah yujibu ta'alluh wa ta'abbud wa tadhallul. Maknanya kita memohon pertolongan yang menjuruskan kepada bentuk kerendahan, peribadatan, dan juga kita kata perhambaan, ta'abbud, ta'alluh. Faham tak? Tak ada orang yang cerdik faham bila kita minta tolong dekat isteri kita, kita minta isteri kita tolong buat air saya dahaga, ada tak orang yang normal faham kita telah ta'alluh, kita telah beribadat kepada isteri kita? Tak ada kan? Mana ada orang faham macam tu?
Itu isti'anah, kita kata isti'anah yang dalam kemampuan. Kan? Dalam kemampuan makhluk. Dalam ruang lingkup kemampuan makhluk. Itu pun tak faham, susah lah. Kan? Semua ulama akidah, bila mereka bahaskan tentang isti'anah yang dimaksudkan ialah isti'anah yang berbentuk ibadah. Makna ibadah ni maknanya ada bentuk pengharapan, yang ada bentuk kerendahan jiwa, ketundukan. Kan? Tidak berlaku kalau isti'anah tu adalah isti'anah yang bermaksud umum. Bermaksud umum ni maknanya kalau kita, macam kita minta kawan kita tolong kan, tolong bawa aku pergi tempat ni, tolong saya, dalam kemampuan dia. Berbeza dengan kita minta kepada Tuhan, kita minta sesuatu yang hanya menjadi khasais Tuhan, hanya menjadi kita kata pengkhususan. Kemampuan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Contohnya kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ketenangan. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rezeki. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keamanan. Kan? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita jauhkan kita daripada segala mara bahaya. Memanglah ada nau'un jenis daripada orang panggil qadrul mushtarakah, yakni qadar yang berkongsi pada setiap permintaan tu. Memang ada kadar yang berkongsi pada makhluk juga. Contohnya macam kita minta perlindungan kepada pihak berkuasa. Misal contohnya kita ada ancaman binatang. Contohnya ancaman binatang di rumah kita, contohnya kita di kampung ada ancaman gajah liar katakan. Kan? Gajah liar yang menyerang masuk ke dalam kampung kita, habis dirosakkan tanaman, habis dirosakkan ladang orang kampung apa semua. Jadi orang kampung pun pakat-pakatlah pergi telefon dekat Jabatan Perhutanan ataupun ranger ataupun Jabatan Perhutanan ataupun jabatan yang berkaitan lah supaya diambil tindakan. Jadi bila mereka minta tolong kepada Jabatan Perhutanan tu untuk menghilangkan kemudaratan, itu dinamakan apa? Ada nau'un qadrul mushtarakah, ada jenis kita kata yang berkongsi. Memang kita tak nafikan ada berkongsi, maknanya berkongsi dekat situ dari sudut izalatul ad-darar, apa kita kata darul mafasid, ataupun kita kata kita nak minta untuk Jabatan Perhutanan tadi itu untuk menolak kemudaratan yang menjadi ruang lingkup kemampuan mereka. Ruang lingkup kemampuan mereka maksudnya ada batasan. Walaupun mereka mampu, tetapi tidak bermakna mereka mampu untuk meliputi seluruh kawasan, teritori hutan ataupun tempat gajah tu pun kita kata mereka mampu untuk ambil tindakan kerana mereka ada kuasa, mereka ada aset untuk digerakkan. Rakyat ataupun penduduk kampung, mereka tak ada aset. Mereka tak ada senapang, mereka tak ada benda-benda yang kita kata senjata untuk mempertahankan diri mereka kalau gajah itu serang. Tak ada teknologi yang terkini dan sebagainya. Mereka hanya ada parang, mereka hanya ada tombak, contoh kan. Kita bagi contoh nak mudah faham. Baik, jadi pihak berkuasa dia ada sedikit kelebihan berbanding dengan orang awam. Jadi kita kata dia kat situlah kemampuan dia. Kat situ beza dia dengan orang awam tadi, orang kampung biasa. Jadi kat situlah yang menyebabkan dia mampu untuk memberikan pertolongan dalam ruang lingkup kemampuan dia. Nampak? Jadi kat situ kita kena faham ada tak persamaan dari sudut kita minta pertolongan kepada pihak berkuasa tadi dengan kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, tak nafikan ada qadrul mushtarak. Qadrul mushtarak ni maknanya sisi jenis ataupun sisi yang berkongsi padanya. Maknanya permohonan kita minta bantuan itu ada persamaan dari sudut itu.
Contohnya, okey, itu satu contoh untuk hilangkan kemudaratan kan. Baik. Itu satu persamaan. Tetapi ada tak sisi perbezaan? Sudah tentu ada sisi perbezaan. Sisi perbezaannya, inilah yang ditutup oleh, kita kata sisi perbezaan ni kita nak tengok dari sudut ta'alluh tadi. Ta'alluh maknanya peribadatan. Bila kita minta tolong dekat orang yang ada kuasa untuk menghilangkan kemudaratan yang kita kena, contohnya macam kita tadi, macam contoh orang kampung tadi, kita ambil orang kampung tadi, kan, yang diserang oleh gajah. Baik, jadi mereka minta bantuan daripada pihak berkuasa. Baik, kat sini kita akan nampak, situ ada satu persamaan, minta bantuan. Sisi perbezaan, tadi sisi persamaan. Sisi perbezaan, kita akan nampak bila mana kita tahu bahawasanya pihak berkuasa tidak mampu untuk menyelesaikan isu mereka itu secara penuh. Kat situ kita akan nampak sisi perbezaan. Maknanya apa? Walaupun kita dah report, kita dah bagi tahu dekat pihak berkuasa, Jabatan Perhutanan, supaya ambil tindakan, supaya halang gajah ini untuk menyerang tanaman-tanaman penduduk kampung, tetapi datang pihak berkuasa, datang pihak perhutanan, dia kata kami tak cukup orang. Kami tak mampu dah. Kita dah berbulan-bulan kami dah buat, kami dah pasang kamera, kami dah hantar orang, tapi tak cukup orang pula. Kami juga tak cukup aset contoh. Jadi kami tak mampu dah. Kami hanya mampu untuk bagi nasihat kepada penduduk kampung supaya berhati-hati dan buat tindakan pencegahan. Selebihnya kembali, selebihnya mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itu sisi perbezaan ni. Maknanya akhir sekali kemampuan yang ada, isti'anah, yakni permintaan, permohonan kita kepada makhluk itu akan ada kekurangan. Sisi kekurangan itulah yang menunjukkan perbezaan antara permintaan kita kepada makhluk yang dalam ruang lingkup makhluk dengan permintaan kita kepada Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Itu very simple, kita nak faham, very simple. Anda bagi analogi gajah yang diserang, kampung yang diserang gajah tadi supaya kita senang faham. Senang faham. Nampak? Jadi tak samalah. Jadi akhir sekali penduduk kampung mereka tahu bahawasanya pertolongan yang mereka minta, isti'anah kan, isti'anah yang mereka minta kepada makhluk itu ada limit dia, ada batasan dia. Mereka tahu, kita dah kontak 2-3 bulan pun lambat hantar, tak bagi bantuan, kemudian bagi bantuan pun lambat, kemudian orang pun tak cukup, kemudian aset pula tak cukup, kemudian mereka kata mereka tak mampu pula, mereka kata ini bukan teritori mereka pula, mereka kata ini teritori wilayah yang mereka cover hanyalah sekian, wilayah kita ni tak masuk pula dalam wilayah mereka, bla 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 bla. Akhir sekali apa? Kita minta kat Tuhan lah, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mampu untuk menghalang makhluknya itu, gajah itu, supaya tidak masuk ke kawasan kita, dan mereka pun doa minta dekat Allah. Itu beza antara isti'anah kepada makhluk. Isti'anah minta kepada makhluk ni, tak kira lah kita bagi istilah istighathah kan. Istighathah maknanya dia beza dengan isti'anah. Istighathah maknanya talabul ghaus, yakni kita minta pertolongan di saat kesulitan. Al-istighathah. Al-isti'anah umum, minta pertolongan. Sama ada senang ataupun susah, minta pertolongan. Baik. Jadi yang dimaksudkan dalam perbahasan akidah, janganlah jadi janganlah jadi terlampau teruk, tak faham. Yang dimaksudkan dalam perbahasan akidah dalam agama kita ni, bila orang kata tak boleh minta melainkan kepada Allah sahaja, isti'anah yang berbentuk ta'alluh, ta'abbud, mohon pertolongan dalam kita kata dalam rangka pengabdian, dalam rangka kita kata memohon kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita dalam keadaan kita mengabdikan diri kita kepada Dia semata-mata. Dan itulah yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Baik. Jadi sebab itulah ditakrifkan oleh Syekh Sulaiman
Al-Syekh, Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh tadi, syirik itu maksudnya tashbihun lil makhluq bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Makna syirik itu menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan Tuhan, dengan pencipta dalam khasa'is ilahiyah, dalam pengkhususan ketuhanan yang menjadi kerja Tuhan lah. Maknanya kerja Tuhan yang memakbulkan doa kita, permintaan kita, memustajabkan doa kita, memberikan kebaikan, kemudaratan, menolak kemudaratan, kebaikan, menguji kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Maknanya merendahkan satu kaum, meninggikan sesuatu kaum, semua itu adalah khasais ilahiyah. Khasais ilahiyah, memberikan rezeki. Sama juga macam kita minta makanan kan. Beza kan, kita boleh bezalah antara kita minta makanan dekat orang dan kita minta rezeki daripada Allah. Macam tu jugalah, pasal bila kita tahu perbezaan antara permintaan kita dengan makhluk dalam ruang lingkup kemampuan makhluk dan permintaan kita kepada Tuhan, maknanya yang mengatasi ruang lingkup kemampuan makhluk, yang meliputi seluruh kemampuan makhluk. Bahkan dia adalah Tuhan, dia yang bagi dekat seluruh makhluk dia. Jadi itu maksud isti'anah tu. Kan? Jadi kena bezakan juga isti'anah dengan intifa'. Tak sama. Intifa' kita mengambil manfaat daripada makhluk. Contohnya, buat kerusi daripada kayu, pokok. Itu tak panggil isti'anah. Tak ada orang panggil isti'anah. Pasal isti'anah ni daripada wazan istaf'ala. Yakni maknanya talabul aun. Tu kena faham bahasa Arab, kena bagi cerdik. Bukan intafa'a, intifa'. Isti'anah dengan intifa' beza. Isti'anah maknanya talabul aun. Kita mohon, kita minta pertolongan. Kalau kita buat kursi ni daripada kayu, kita tebang pokok, tu tak panggil isti'anah. Itu panggil intifa'. Kita buat kertas daripada pokok kan, kita pergi tebang pokok, orang buat kertas, proses kertas. Dia tak panggil saya isti'anah dengan pokok ni. Tak. Orang tak. Saya intifa', saya ambil pokok. Kan? Saya ambil manfaat daripada pokok itu, saya tebang pokok itu, saya ambil manfaat daripada pokok itu. Saya sembelih lembu tu, kemudian saya ambil intifa', ambil manfaat daripada daging dia, daripada kulit dia. Saya pergi memburu harimau. Adakah maksudnya saya pergi memburu harimau lalu saya ambil kulit harimau tu, kemudian saya buat jadi kapet saya, kulit harimau tu jadi kapet saya? Adakah itu maksudnya saya isti'anah dengan harimau? Saya minta tolong dengan harimau? Tak, orang tak faham isti'anah lah. Orang ambil apa yang dimaksudkan dengan kita ambil manfaat tu intifa'. Itu susah lah kalau tak faham tu. Kan? Bukan minta tolong pokok. Benda ni benda yang badhi, benda yang kita kata tak payah mengaji tinggi-tinggi lah, tak payah ambil PhD pun semua orang boleh tahu. Tak payah belajar degree pun, tak ada degree pun boleh faham benda ni. Tak ada master pun boleh faham, tak ada PhD pun boleh faham, tak masuk mengaji tinggi-tinggi pun boleh faham. Jadi kita kata bukan maksud kita kata isti'anah kat situ maknanya talabul aun. Sama juga istighathah. Ni semua ni istilah-istilah ni kita orang yang mengaji agama, biar kita jadi orang awam yang cerdik. Kita jangan jadi orang awam yang senang diperbodohkan, dieksploitasi. Bila kita suruh kita ni orang awam yang macam mana? Orang awam yang cerdik lah, orang awam yang bijaksana. Bijaksana maknanya kita tak sampai, jangan sampai tahap kita ni mudah untuk dieksploitasi oleh orang yang ada kepentingan tertentu, yang mudah untuk mengeksploitasi masyarakat yang penuh dengan kejahilan. Itu yang jadi akhir sekali yang tak faham beza antara isti'anah dengan intifa' tadi pun orang angkat sebagai tokoh, sebagai singa ahli sunnah lah, sebagai pejuang ahli sunnah lah. Pejuang ahli sunnah apa kalau intifa' dengan isti'anah pun tak boleh beza.
Kan? Oh, ada lagi orang yang masih backup, ada orang masih lagi dengar, masih lagi anggap sebagai tokoh akidah lah, pakar akidah apa. Benda yang simple macam tu pun tak boleh faham. Memalukan. Budak tadika pun boleh faham lah. Kan? Baik. Jadi dekat situ kita kena faham lah maknanya ta'rif syirik tadi. Kita kata yang dimaksudkan dengan tashbihil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah, ataupun ta'rif yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, sarfu naw'in min al-ibadah ila ghairillah, memalingkan mana-mana jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, ataupun mengalihkan mana-mana bentuk ibadah. Contohnya nazar, istighathah, mohon pertolongan di saat kesulitan. Kemudian isti'adzah, minta perlindungan. Minta perlindungan. Kemudian al-dhabhu, sembelihan, korban kan, sembelihan. Dan ibadat-ibadat yang lain, al-khauf wa raja, ibadat maksudnya kat situ kita kena tengoklah makna ibadat qauliyah, badaniyah, ibadat dari sudut perkataan, dari sudut amalan, amalan yang memerlukan anggota badan kita, seperti ibadat haji, solat dan sebagainya. Kat situlah maknanya semualah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Balik pada makna ibadat yang ditakrifkan ulama. Baik. Takrif yang boleh kita kongsikan lagi adalah takrif yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Beliau mengatakan takrif syirik wa an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah, au yakhafuhu أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. Sama macam takrif yang kedua tadi, iaitu engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu. An yaj'ala lillahi wa an yaj'ala lillahi niddan. Kau menjadikan bagi Allah itu ada sekutu. Sekutu maknanya kau samakan, taswiyah. Taswiyah, kau samakan antara Tuhan dengan sekutu tersebut. Samakan tak semestinya kau samakan dari seluruh sudut. Samakan dari sudut khasa'is ilahiyah pun dah jadi dah. Dah jadi dikira kau dah taswiyah. Dah dikira kau menyamakan. Kita kena faham, menyamakan tak semestinya kena samakan dari seluruh sudut. Menyamakan di sini dalam mana-mana jenis ibadah, khasa'is ilahiyah tadi. Dah dikira menyamakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam awal ayat surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit. Khalaqas samawati wal ard. Cipta 7 petala langit, samawat. Wal ard, dan mencipta bumi. Yang ni maknanya khasa'is ilahiyah. Tuhan kamu, yakni Allah, dialah yang berhak untuk dipuji, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah, segala puji. Alham, alif lam tu al-istighraq, maknanya seluruh pujian hanya kepada Allah. Boleh tak berlaku? Ni kita ambil contoh mudah, very simple. Kita faham satu ayat aja. Sebenarnya nak faham isu tauhid syirik ni, tadabbur Quran. Surah Al-An'am antara surah yang cerita pasal tauhid dan syirik. Tapi kita ambil yang ni je. Kita ambil satu ayat je, tak payah ambil panjang-panjang. kita praktikkan terus pada ayat ni. Baik, kita sebut apa yang kita sebut tadi, boleh tak berlaku persamaan dari sudut permintaan kepada makhluk dengan permintaan kepada manusia? Ada tak persamaan? Ada tak qadrul mushtarak, wajhul syabah? Ada. Baik,
Kita ambil praktikkan pada ayat ni. Baik, dalam surah Al-An'am ayat 1 ni Allah kata apa? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Jadi Allah kata segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan-kegelapan dan juga cahaya. Baik. Pujian. Boleh tak kita puji makhluk? Boleh. Kita puji makhluk? Boleh tak? Adakah puji makhluk jadi syirik? Taklah, mana ada orang faham puji makhluk jadi syirik. Tak, puji makhluk boleh. Tapi ada batasan dia. Kita tak puji makhluk sama macam puji Tuhan. Kita puji mak kita. Pasal apa? Pasal mak kita adalah orang yang melahirkan kita. Orang yang paling berjasa pada kita. Jadi kita puji mak kita. Kita puji isteri kita kerana isteri kita adalah orang yang paling rapat dengan kita. Orang yang paling banyak menolong kita. Yang kita sayang. Kita puji dia. Kita puji guru kita kerana guru kita adalah orang yang baik, yang memberikan kebaikan, melimpahkan kebaikan kita. Baik. Tetapi dia still makhluk. Kan? Dia still makhluk. Maknanya pujian pada dia tu terbatas. Hatta pada Nabi SAW, makhluk yang paling berjasa kepada kita. Manusia yang paling berjasa pada kita, yang Allah Ta'ala kata rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. So Nabi Muhammad SAW yang memiliki seluruh pujian yang ada pada makhluk ada pada Nabi Muhammad. Maknanya kemuncak makhluk yang terpuji adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kita memuji Nabi Muhammad pun, kita tak boleh melampaui batasannya kerana dia makhluk, dia still ada batasan. Sebab itu Nabi kata, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau memuji aku seperti mana Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sebab Nasrani puji Nabi Isa sampai tahap mereka mengangkat ketuhanan. Mereka memberikan khasais ilahiyah, ciri-ciri, karakteristik ketuhanan tu kepada Nabi Isa. Sebab itu mereka kat situ jadi syiriknya. Nampak? Puji, nampak? Itu puji. Bila sebut puji kan, ada tak berlaku qadrul kita kata wajhus syabah, sisi persamaan? Ada. Kita puji makhluk, kita puji juga Tuhan. Tapi pujian kita kepada makhluk sudah tentu tak sama dengan Tuhan. Kita bagi contoh Nabi Muhammad tadi, very simple nak faham. Walaupun kita cinta Nabi SAW, tapi kita tak boleh angkat level Nabi Muhammad tu melangkaui khasais ilahiyah. Kita tak boleh letakkan Nabi Muhammad SAW yang ada ciri-ciri basyariyah, kemanusiaan, yang mana dia adalah makhluk, baginda SAW makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hambanya, manusia, Rasulullah yang ada keistimewaan dia tertentu, tetapi dia tak boleh kita melangkaui sifat kemanusiaan dia. Dia tak boleh kita samakan dia, kita ambil bagi dekat Nabi Muhammad tu karakteristik Tuhan. Jadi pujian terhadap makhluk still ada batasan. Jadi sebab itu alhamdulillah, segala puji ni maknanya yang mengatasi pujian-pujian makhluk. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab itu kata para ulama tafsir, alhamdulillah kat sini maknanya alhamdu al-kamilu lillah wahdah la syarikalah. Segala puji yang mutlak, yang sempurna itu hanya kepada Allah sahaja. La syarika lahu duna jami'il andad wal alihah. Tak ada sekutu. Tak boleh. Maknanya kalau kita puji Nabi Muhammad macam puji Tuhan pun dah jadi syirik. Faham tak? Sebab apa? Sebab Allah sahaja yang ada karakteristik Tuhan. Ciri-ciri ketuhanan. Dipanggil khasais al-ilahiyah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang mencipta langit dan bumi Allah, bukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk kita beri dia karakteristik yang bukan karakteristik dia. Kalau Nabi Muhammad kita tak boleh letakkan karakteristik Tuhan, wali boleh tak? Wali lagi lah tak boleh. Janganlah jadi apa kita geram dengar orang-orang ngarut-ngarut ni kan. Janganlah jadi mangkak sangat. Mangkak ni kasar sikit kan, tapi terlampau bodoh sangat kan. Terlampau bodoh sangat. Jadi letakkan wali tu selevel dengan Tuhan.
wali tu tahu benda gaib, wali tu boleh memperkenankan hajat, wali tu boleh menurunkan hujan, wali tu boleh memberikan rezeki, wali tu boleh memberikan anak. Kan? Jadi kita katakan ayat tadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat pertama tu jelas. Sebab apa segala puji hanya layak diberikan kepada Allah kerana dia yang mencipta langit dan bumi. Pujian. Dan termasuk juga seluruh bentuk ibadah. Kan? Kerana pujian itu, alhamdu itu nau'un nau'ul ibadah. Jenis daripada jenis ibadah. Kalau pujian yang mutlak itu hanya khusus untuk Allah, demikianlah juga permintaan, permohonan, isti'anah mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud kita tak ada sisi perkongsian secara total, tak ada langsung secara total. Yang menjadi apa kita kata yang menjadi masalahnya macam pujian tadi, kita boleh tak puji Nabi Muhammad? Tak ada masalah puji Nabi Muhammad SAW. Kita puji mak kita puji ayah kita, boleh tak? Tapi bila pujian itu, bila yang kita tak boleh letakkan pujian tu kepada mak kita, kepada ayah kita, kepada isteri kita, bila ada karakteristik ketuhanan atau yang kita letakkan kepada orang yang kita puji itu, ataupun nau'un minal ibadah, ta'alluh, ta'abbud, bentuk-bentuk ibadah kita alihkan. Puji mak kita sampai kita sembah mak kita, boleh? Tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah. Kat situ kan. Ataupun kita letakkan Nabi pada karakteristik yang bukan karakteristik dia. Maknanya Nabi SAW kita minta dia pada ruang lingkup yang bukan kemampuan dia. Bukan kemampuan dia. Macam contoh, kita minta Nabi SAW ampunkan dosa kita. Boleh tak? Tak boleh. Pasal Nabi SAW tidak ada khasais ilahiyah untuk mengampunkan dosa. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan Nabi yang mengampunkan dosa kita. Baik. Bukan wali. Tapi Allah. Baik. Kemudian thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, sebab itu Allah kata ni, kemudian orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka itu ya'dilun, yakni yusyrikun. Maksud ya'dilun kat sini maknanya taswiyah. Mereka menyamakan. Menyamakan apa? Menyamakan ibadah yang sepatutnya mereka tujukan kepada Allah, mereka sama ratakan dengan makhluk. Maknanya mereka bukan maksud mereka tak minta kat Allah. Mereka minta kat Allah, dalam masa yang sama mereka minta juga dekat makhluk. Mereka minta dekat makhluk tu dengan perbuatan mereka menyamakan karakteristik tadi. Ini kenapa? Bukan maksudnya mereka tak minta langsung, mereka langsung tak minta tolong daripada makhluk. Bukan. Maksudnya mereka meletakkan permintaan, doa itu yang mereka khususkan kepada Tuhan, mereka samakan juga doa yang sama kepada makhluk. Itu maksud ya'dilun, taswiyah, menyamakan. Itu yang ditakrifkan oleh takrifan yang kita sebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dan begitulah juga Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Al-Syekh rahimahullah. Yang mana kalau kita tengok takrif ni sangat banyak lah. Dan kalau kita nak buka dalam kalau kita boleh buka dalam tafsir At-Tabari pun, ayat-ayat yang cerita pasal syirik ni sangat-sangat banyak lah. Maknanya kita boleh tengok semua sebut benda yang sama. Maknanya kita kena faham bahawasanya syirik yang berlaku kepada kaum musyrikin jahiliah Arab, orang Arab jahiliah itu adalah pada syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Yakni dialihkan ibadat-ibadat itu kepada selain Allah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok dalam, sama juga yang disentuh oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah dalam risalah beliau berkait dengan
aqidatul Arab wa wathaniyatihim. Beliau sebutkan perkara yang samalah, maknanya apa dia orang panggil syirik orang Arab ni, dia bukan dipercaya kepada apa dia pokok ataupun batu berhala tu mencipta, memberi rezeki, tak. Tetapi mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dalam rububiyah maknanya mereka tahu yakin bahawasanya Allah Taala mencipta, memberi rezeki, satu-satunya Tuhan yang superior. Allah yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menolak yang menolak kemudaratan, yang memberikan kejayaan kepada mereka, yang menyelamatkan mereka. Dan dalil dalam Quran sangat banyak kan. Antaranya dalam surah Yunus ayat 31, Allah kata qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Contoh ayat dalam surah Yunus ayat 31 menunjukkan kepada kita orang musyrikin mereka mengakui akan keesaan Allah. Mereka tahu bahawasanya, maksud mereka mengakui keesaan Allah ni maknanya mereka tahu bahawasanya ada satu Tuhan yang paling berkuasa, yang menjadi superior, yang paling berkuasa, yang mendominasi seluruh perkara, yang menguasai segala perkara, iaitulah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 31, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang musyrikin, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Siapa yang bagi orang buta, siapa yang bagi balik penglihatan pada manusia. Ayah dia ke? Kalau orang tu, kalau Fulan dan Alan tu buta, siapa yang bagi dia buta? Diri dia sendiri ke bagi dia buta? Dia lahir-lahir, siapa yang tarik penglihatan dia? Siapa juga yang bagikan penglihatan balik kepada dia? Bila ada orang yang sakit mata ataupun buta, kemudian tiba-tiba dia dapat balik penglihatan dia. Siapa? So Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tanya dia. Man yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang asalnya mati kemudian hidup. Siapa? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa man yudabbirul amra, barang siapakah yang menguruskan seluruh urusan? Siapa yang buat? Yang apa yang kamu tak mampu nak buat, yang di luar ruang lingkup kemampuan kamu wahai manusia yang lemah, siapa yang menguasai? Apa orang musyrikin jawab? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad, apakah dah kamu tahu, kenapa kamu tak bertakwa kepada Allah? Kenapa kamu tak takutkan Allah? Kenapa kamu masih lagi buat syirik? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah kata apa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah, milik Allah, milik Tuhan. Qul afala tadhakkarun, katakan, kenapa kamu tak ambil peringatan? Kenapa kamu tak ambil pengajaran? Kenapa kamu tak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun, katakan wahai Muhammad, man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim, katakan wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki langit yang tujuh petala langit, samawati sab'i, wa rabbul arshil azim, Tuhan yang memiliki arasy yang maha agung. Kerana orang Arab tahu, isbatkan arasy, mereka tahu tentang keberadaan arasy, sehingga sana Allah. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab apa? Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab lillah, milik Allah. Qul,
Katakan balik. Afala tattaqun? Kenapa kamu tak takut ke Allah? Kenapa kamu masih lagi buat syirik? Syirik dalam apa? Syirik dalam ibadah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan lagi wahai Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah di tangannya yang memiliki seluruh malakut, seluruh kerajaan bagi segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Dia yang apa kita kata yang melindungi dan tidak dia dilindungi ke atasnya. Dia yang melindungi, bukan dia yang dilindungi. Kerana dia Tuhan. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab apa? Orang musyrikin akan jawab lillah, milik Allah. Qul fa anna tusharun. Sama juga. Kan? Sebab itu semua ayat-ayat dalam Quran ni sangat banyak. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 21, 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu sedangkan kamu tahu. Wa antum ta'lamun maknanya kamu tahu Allah tu Tuhan, tapi kamu buat syirik juga. Kamu jadikan sekutu-sekutu dalam ibadat. Sekutu-sekutu dalam doa kamu. Dalam permintaan kamu. Isti'anah, istighathah. Dalam nazar kamu, dalam sembelihan kamu, dalam ibadat-ibadat kamu. Itu maksud dia. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala larang. Fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. So, kata Ibnu Abbas, la tusyriku billahi ghairah minal andadi allati la tanfa' wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzuqukum ghairah. Jangan kalian syirikkan Allah dengan selainnya, iaitu dengan jadikan dia ada sekutu-sekutu yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Sedangkan kalian tahu bahawasanya, kalian yakin dan tahu bahawasanya tidak ada Tuhan yang memberi rezeki melainkan dia. Baik. Sebab tu kalau kita tengok balik sangat banyaklah ayat dalam Quran menyebutkan mereka ada maknanya mereka punya tauhid mereka tu, mereka ada tauhid apa? Tauhid dalam rububiyah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Yusuf ayat 106. Allah kata apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sebab itu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tafsirkan ayat itu, dia kata dibawakan riwayat daripada Ibnu Abbas, kata min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal ardh wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Maknanya tidak wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman ramai di kalangan mereka itu kepada Allah melainkan mereka tetap mensyirikkan Allah. Maknanya kata Ibnu Abbas, kalau tanya dekat mereka siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi, siapa yang mencipta gunung ganang, mereka akan jawab Allah. Mereka tak kata patung berhala tu yang buat langit dan bumi. Bodohlah kalau mereka cakap itu. Dia pun tak kata pokok tu yang cipta bumi. Sebab pokok tu dia tahu makhluk. Tetapi wahum musyrikun, mereka tetap mensyirikkan Allah dalam ibadat, dalam doa. Sebab tu sama juga dalam tafsir sahabat, tafsir tabi'in, semua jawab benda yang sama. Maknanya mereka mensyirikkan Allah dalam ibadat. Kan? Baik. Jadi itu berkenaan dengan syirik, berkenaan dengan syirik. Baik, kalau kita sebenarnya kalau kita nak bincang tentang usul syirik ni, sejarah syirik, kesyirikan ni, bagaimana dia masuk ke dalam setiap tamadun umat manusia, bermula dengan pengutusan Nabi Nuh alaihi salam, maknanya yang berlaku syirik pertama yang berlaku dalam Bani Adam. Itu perbahasan dia, kita kata mungkin kita tak sempatlah nak bincang dalam perbahasan kita ini asal usul syirik ni, dan kita dah ada bincang dalam kelas Ighathatul Lahfan. Masih kalau siapa yang follow kelas tu, kita bincangkan macam mana Imam Ibnul Qayyim cerita kan, dia punya origin syirik itu dengan sangat cantik. Dia ceritakan dengan base pada Al-Quran dan Sunnah lah. Maksudnya start pada cerita pada zaman Nabi Nuh alaihi salam.
dan disebutkan tentang sejarah-sejarah penyelewengan dalam agama-agama samawi, agama-agama yang Islam yang asalnya diturunkan kepada nabi-nabi sebelum diselewengkan. Semua itu juga disentuh oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan kita dah sebut contoh-contoh tadi, macam kitab Asyirku fil Qadim wal Hadith oleh Syekh apa dia yang kita sebutkan tadi. Kitab yang paling luas perbahasan dia berkenaan dengan isu tersebut. Baik, jadi apa yang kita boleh dapat daripada sini, perbahasan kuliah khas kita yang ringkas hari ini, kalau kita tengok balik, nak tahu tentang syirik ni, bagi orang awam, maknanya mereka akan kita nak dapatkan pemahaman ni, yang pertama sekali adalah dengan kita mengkaji tentang sejarah paganisme, sejarah kita kata sejarah penyelewengan, sejarah kesyirikan dalam setiap bangsa, dan kita perlu buat cross reference, dan kita jadikan neraca utama adalah apa yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu cara dia. Macam mana kita nak dapat pemahaman yang jitu tentang makna syirik adalah dengan kita kena rajin lah. Bagi kita bukan, kita kata orang awam kat sini, maknanya bukan maksud orang awam yang tak tahu apa kan. Kita sekarang ni orang awam yang kita boleh cari maklumat, kita boleh search, kita boleh baca. Cuma yang paling penting adalah kita bacalah apa-apa bahan bacaan, tapi kita jadikan neraca utama kita adalah perbahasan yang dibahaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sudah tentulah kena faham juga berdasarkan kacamata perbahasan akidah. Yang itu yang paling penting. Maknanya kita bagi contoh, macam ulama-ulama bahaskan tentang sejarah kesyirikan apa semua ni, mereka sampai tahap mereka bahaskan tentang sejarah berhala. Sampai dikarang kitab tentang berhala saja. Antaranya kitab Al-Asnam oleh Ibnu Kalbi. Kitabul Asnam, cerita pasal berhala saja. Dan tak salah ana ada satu lagi kitab yang Mawsu'ah Al-Asnam, ensiklopedia yang cerita tentang berhala saja. Bagi pendakwah, bagi orang awam yang nak dapat maklumat lebih ni, dia bolehlah buat kajian. Tapi bagi pendakwah, dia lebih dituntut untuk mengkaji mendalam, dan dia perlu ada pengetahuan yang lebih dalam berkenaan dengan berhala-berhala yang ada pada umat-umat terdahulu, supaya dia boleh faham. Supaya taklah dia nanti jadi terlampau bodoh sampai tahap pokok, minta dekat pokok dengan minta dengan Tuhan pun dia tak boleh beza. Intifa' dengan pokok, dengan isti'anah dengan pokok pun dia tak boleh beza. Jangan jadi sampai tahap itulah. Itu terlampau bodoh. Maknanya tak tahu nak kata bodoh tahap apa. Allah musta'an. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah an nakuna minal jahilin. Kita minta lindung Allah daripada jadi orang yang jahil macam tu. Tak apa, teruk sangat. Baik. Jadi ala kulli hal, anda dah bagi tahu tadi nama-nama kitab tadi. Contoh, kalau bagi mereka yang dalam mereka sebagai pendakwa, sebagai orang yang ada makna, contoh dia nak terlibat dalam lapangan dakwah dan sebagainya, ataupun dia nak ada inisiatif untuk buat kajian sendiri, boleh rujuk kitab-kitab yang anda sebutkan tadi, macam contoh kitab apa, Asyirku fil Qadim wal Hadith oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria, iaitulah tesis PhD kalau tak salah, dibahaskan berkenaan dengan sejarah syirik, makna syirik, pembahagian syirik, dengan ini antara perbahasan yang paling luas lah, kitab Asyirku fil Qadim wal Hadith. So dia cerita juzur tarikhiyah, maknanya dia cerita timeline sejarah tu. Itu penting kita nak dapat tasawur tu. Ataupun rujuk, kalau tak mau rujuk kitab tu, rujuk tafsir, semua tafsir, rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang muktabar pada ayat-ayat yang berkaitan dengan syubhat kesyirikan ni. Contoh macam dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am tu cerita pasal tauhid, pasal kaedah-kaedah syirik, kaedah-kaedah tauhid secara umum kita boleh dapat.
Dan yang paling penting sekali adalah merujuk kitab atau risalah Al-Qawaidul Arba'. Anda lupa. Yang ni paling penting. Al-Qawaidul Arba', kitab yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana Bani Tamim ni Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah kaum yang paling keras menentang dajjal. Jadi kena ulang-ulang kitab Al-Qawaidul Arba'. Maknanya yang banyak dah terjemahan Al-Qawaidul Arba', iaitulah 4 prinsip untuk kita membezakan antara tauhid dan syirik, yang sangat penting. Itu sangat penting, dan risalah tu ringkas je. Ulang-ulang baca dan fahamkan. Demikian juga risalah-risalah akidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sangat penting. Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid alladhi haqqullah alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah juga. Demikian juga kitab seperti Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad oleh Al-Imam Al-Amir As-San'ani. Kemudian kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani Ad-Durrun Nadid, Ad-Durrun Nadid fi ikhlasi kalimat tauhid oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Itu juga penting. Demikian juga kitab Tajrid At-Tauhid, Tajrid At-Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah. Dan beberapa kitab yang anda sebut tu ada dah rakaman pengajian oleh asatizah kita di YT sendiri. Ulang-ulang yang tu dan sampaikan kepada masyarakat, sebarkan, dan itulah yang sebenarnya yang akan membentengi mereka daripada kejahilan dan pendakwah-pendakwah yang jahil dan juga sesat. Du'atun ala abwabi jahannam. Orang yang menyeru kepada syirik ni, kita tak tahulah nak kata paling teruk sekali, memang dia lah yang paling teruk sekali pasal menyeru kepada syirik. Orang menyeru kepada tauhid, dia menyeru kepada syirik, memang paling teruk sekali lah. Memang jelas lah. Memang itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, itulah pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu jahannam. Tak tahulah anda nak kata siapa lagi kalau bukan orang yang menyeru kepada syirik. Orang yang menyeru kepada syirik. Dan Allahul musta'an. Baik. Jadi itu antara kitab lah anda sebutkan tadi, dan juga syarahan-syarahan pada kitab Tauhid. Contoh macam kitab I'anatul Mustafid, kemudian kitab Aqidatut Tauhid oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kemudian syarahan-syarahan kitab Tauhid tu macam Al-Qaulus Sadid. Semua syarahan tentang kitab-kitab Tauhid perlu diberikan penekanan. Dan apa kita kata kita kena ingat, kita kena sentiasa ingat bahawasanya memang kita tengok ada orang keluar kenyataan yang bodoh macam tu kan, tapi sebenarnya benda tu taklah pelik sebenarnya, kerana punca apabila ilmu itu semakin ditinggalkan, khususnya ilmu tauhid, ilmu akidah itu semakin diabaikan, maka kita akan tengoklah akan lahirlah orang-orang yang tahap kebodohan itu sampai tahap yang kita kata tak boleh diselamatkan melainkan dengan rahmat Allah. Allah Taala bagi petunjuk. Ala kulli hal, ialah kita nak cakap lebih pun susah juga kan. Orang kita kata orang masih lagi duk angkat, orang masih lagi duk anggap sebagai alim, orang tu ulama, sebagai hebat dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pelihara kita, tak bagi kita terjebak dalam kebodohan, kejahilan yang sama seperti orang yang kita tengok. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu kita baca doa. Kita bersyukur kepada Allah, Allah selamatkan kita dari kejahilan. Dalam masa yang sama kita kena giatkan menyebarkan tentang akidah, menyebarkan tentang tauhid. Kita tak boleh hanya membiarkan masyarakat terus dalam kejahilan, apatah lagi disesatkan oleh penyeleweng dalam agama. Baik, kita tengok soalan kalau ada soalan kat sini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Baik, bermakna kita tak boleh beristi'anah dengan makhluk mengambil kuasa-kuasa Allah seperti nak ambil alih kuasanya. Begitu. Ya, maksudnya kita tak isti'anah tadi tu maknanya kita tak boleh
minta tolong dalam rangka ta'alluh, ta'abbud. Maksudnya, yang maksud larangan isti'anah kepada selain Allah tu maknanya ta'alluh, ta'abbud, ibadah. Adapun minta tolong dalam ruang lingkup kemampuan makhluk, macam contoh minta tolong sesuatu yang makhluk tu mampu, itu tak ada khilaf. Harus. Kan? Harus. Yang dibahaskan adalah isti'anah, iaitu yang berbentuk ta'alluh, ta'abbud. Maknanya seakan-akan kita samakan permintaan kita tu dengan permintaan dia, maknanya kita alihkan ibadat yang sepatutnya ditujukan kepada Allah, kerana Allah sahaja yang ada khususiyah ataupun khasais ilahiyah, hak-hak ketuhanan. So kat sini penting, macam mana kita nak bezakan antara isti'anah yang boleh pada makhluk dengan isti'anah yang hanya kepada Tuhan. Kita kena tahu apa hak Tuhan. Itu tauhid tu. Itu ulama karang kitab atau kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bila sebut tentang tajuk kitabut tauhid kan, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitabut tauhid, tauhid itu adalah hak Allah ke atas hamba. Hak Allah ke atas hamba itulah khasais tu, khasais ilahiyah. Hak tu yang kita kena tahu. Punca orang-orang yang tak boleh beza antara isti'anah kepada makhluk dengan kepada Tuhan ni, kerana mereka tak tahu hak-hak Tuhan tadi. Mereka jahil tentang hak-hak Tuhan. Hak-hak Tuhan. Dan adalah juga syubhat-syubhat. Mereka banyaklah syubhat-syubhat ni, keraguan ni banyak. Mungkin kita boleh susun kelas akan datang ataupun kelas yang nanti-nanti kan. Khusus untuk syubhat-syubhat mereka itu saja. Allah Ta'ala alam. Baik. Inilah ramai masyarakat ragu, tak faham, termasuk tenaga pengajar agama yang katakan boleh minta tolong pada pokok. Ialah kerana tak boleh beza antara hak Tuhan, khasais ilahiyah, karakteristik Tuhan dengan apa yang menjadi karakteristik makhluk. Sebab itu antara usul untuk membantah kesyirikan. Ini anda terlupa nak kongsi. Kita kata antara usul untuk membantah kesyirikan disebutkan oleh para ulama, disebutkan apa? Disebutkan taqta'u usul atau tuqta' usulu syirk, yakni disebutkan dengan aslani fi ibtali syirki. Dua usul penting untuk membatalkan kesyirikan. Terkandung dalam surah Saba ayat 22 sampai 23. Kita tengok ayat Saba dalam surah Saba ayat 22 dengan 3. Kalau kita tengok dalam surah Saba ayat 22 hingga 23, mengandungi dua usul, dua prinsip asas untuk membatalkan syirik. Maknanya apa? Yang pertama, qudratul khaliq wa ajizul makhluk. Isbatkan kekuasaan Tuhan pencipta, zahirkan qudratul khaliq, qudratullah, zahirkan kekuasaan Allah. Nampakkan kekuasaan Allah, ingatkan orang tentang kekuasaan Allah. Wa ajzul makhluk, dan juga kelemahan makhluk. Ini usul pertama. Contohnya, buatlah contoh yang mudah, praktikal. Bila kita buat poster kan, buat poster, orang kata makhluk pokok tu kita boleh minta ke dia. Baik, kita nak zahirkan kelemahan pokok tu. Pokok tu apa? Pokok tu orang tebang. Kan, contoh. Berhala. Zahirkan kelemahan berhala. Yang itu yang Nabi Ibrahim buat. Dia buat apa? Disuruh cakap. Qala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun. Kenapa tak makan? Kenapa tak jawab? ma lakum la tantiqun. Ala ta'kulun ala tantiqun. Ma lakum la tantiqun. Kenapa tak jawab? Kenapa tak makan? Sebab apa? Dia tak boleh makan, tak boleh jawab. Tak boleh jawab pun pasal dia berhala, dia patung. Dia tak boleh selamat diri dia sendiri. Itu orang buat ambil poster kan, banjir besar kan, tengok.
apa dia berhala patung tu dia hanyut. Hanyut, tak boleh selamat diri dia. Apa lagi contoh? Time COVID-19 kan, orang tunjuk apa patung Buddha kan, patung Buddha pun pakai mask. Baguslah, izharu ajzul makhluk, menzahirkan kelemahan makhluk. Qudratul khaliq wa ajzul makhluk. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kamalul khaliq wa naqsil makhluk. Izhar atau ithbat kamalil khaliq wa naqsil makhluk. Zahirkan kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan pencipta dan kelemahan ataupun kekurangan makhluk. Lebih kurang sama. Tadi kekuasaan, yang ni kesempurnaan. Zahirkan kesempurnaan Tuhan dan kekurangan makhluk. Macam kita tadi lah, kita cerita pasal apa? Minta tolong dekat Jabatan Perhutanan. Itu kita menzahirkan kelemahan makhluk lah. Kekurangan makhluk lah. Nampakkan kesempurnaan Tuhan, zahirkan kesempurnaan Tuhan, zahirkan juga kekurangan makhluk. Boleh buka dalam surah Sabah ayat 22 hingga 23. Baik. Baik, nak tahu apa jenis isti'anah yang dilarang makhluk ambil ni, maknanya kita kena faham apa maksud ibadah. Mana kena tengok apa yang menjadi khasais ilahiyah tu, maksud ibadah tu. Apa yang kalau maknanya dia dalam luar daripada ruang lingkup ibadah, maknanya itu yang boleh. Kalau masuk dalam ruang lingkup ibadah, itu tak boleh. Itu je, simple je. Baik. Saidina Umar pernah utus surat kepada Sungai Nil. Jadi sama ke dengan kes boleh minta atau komunikasi dengan makhluk sungai? Pertama kita kena isbatkan dulu kisah tu. Adakah kisah tu sahih atau tak? Adakah kisah tu sahih atau tak? Kalau sahih, okey, baru kita bincang. Kalau tak sahih, kita tolak lah. Katakan sahih. Katakan sahih. Okey, kita terima sahih lah. Kita kata sahih. Saidina Umar pernah utus surat dekat sungai, minta atau komunikasi dengan sungai. Adakah maksudnya Umar minta tolong dengan maksud ta'alluh? Itu point dia. That's the point. Adakah dalam surat Umar tu tulis kat situ, wahai sungai tolonglah kami, wahai sungai engkaulah sungai yang hebat, engkaulah yang mampu gini. Adakah bentuk ta'alluh? Adakah bentuk ibadah? Ataupun Umar hanya tulis surat itu hanya nak bagi tahu min Umar, aku min Abdillah Umar, aku arahkan kau. Adakah bentuk arahan? Sebahagian ulama yang kata kisah tu sabit, dia kata itu karamah Umar. Karamah Umar. Kalau kita kata dia sahih. Kalau kita terima sahih riwayat tu. Sebab tu dua-dua kita boleh jawab. Kalau kata tak sahih, kita tolaklah. Kalau kata sahih sekalipun, adakah maksudnya Umar minta tu, Umar merayu dekat sungai ni, tolonglah sungai ni, tolonglah kami, dalam bentuk ta'alluh? Ataupun Umar bagi arahan? Kerana Umar adalah Umar. Very simple. Jawapannya tak. Umar takkan tulis tu dalam bentuk permintaan, maksudnya permintaan ta'alluh yang berbentuk ibadat. Tak. Kan? Dan itu karamah Umar. Sekarang ni ustaz kamu tu ada karamah kan? Kan? Itu masalahnya. Jadi kecelaruan dalam mengisbatkan kisah, kemudian kecelaruan juga dalam memahami. Sebab tak faham tauhid. Okey. Minta atau komunikasi dengan makhluk yang sungai. Itu masalahnya sekarang ni kita tak ada kaedah yang mundabit. Maksudnya tak ada kaedah yang mundabit ni, maknanya celaru. Tak tahu. Sampai tahap dia kata kita boleh minta dekat sungai, kita boleh minta dekat langit, kita boleh minta. Lepas tu ambil kisah
yang tak sama pun dengan keadaan dan situasi orang yang cakap. Tu celaru. Kemudian kata boleh minta dekat macam-macam. Boleh minta dekat wali pun boleh semua. Itu masalahnya. Kan? Jadi itu syubhat lah tu, keraguan. Keraguan. Baik. Jadi kita jawab, maknanya apa yang Umar lakukan itu dalam ruang lingkup kemampuan Umar. Dalam ruang lingkup kemampuan Umar. Kalau kata riwayat tu sahih lah. Kalau tak sahih, habis cerita. Intahal amr. Kalau tak sahih, habis. Tak boleh jadi hujah lah. Itu yang apa? Kalau kata kisah tu tak sahih, tak jadi hujah lah. Kalau sahih, kalau kata ada ulama yang kata sahih atau kata boleh diterima, itu kita bincang tu. Kena tengoklah. Adakah Umar tulis tu minta dalam makna isti'anah, istighathah, minta merayu-rayu? Kena buktikan. Kemudian kena faham itu adalah antara perkara yang mustabihat, perkara yang samar. Kembalikanlah perkara yang samar kepada yang muhkam. Yang muhkam apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Yang muhkam ni yang jelas. Allah Taala sebut dalam Quran suruh minta dekat dia saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dekat dia saja tu muhkam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Semua ayat Quran yang suruh tauhid. U'budullah. Ud'ullah. Mukhlisan lahuddin. Minta dekat Allah saja, minta dekat Allah saja, semua tu muhkam. Jadi kembalikanlah urusan kita kepada yang muhkam, yang jelas. Jangan ambil cerita-cerita yang tak. Kita Umar minta dekat sungai ni lah. Ini mutasyabihat. Mutasyabihat. Sebab itu kaedah bila kita bertemu dengan perkara yang samar, kembalikan yang samar tu kepada yang muhkam. Kembalikan yang samar tu kepada muhkam. Jangan kita pergi duk celaru. Geng-geng yang sesat ni, mereka ambil yang mutasyabihat. Ambil yang sama-sama. Tak tahu riwayat dhaif, riwayat palsu, riwayat yang tak jelas. Tinggalkan yang muhkam. Yang muhkam apa? Itulah Quran. Quran, sunnah. Nabi kata, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta tolong, minta dekat Allah, itu muhkam. Balik kepada muhkam. Balik yang kepada yang jelas. Jangan duk celaru, duk cari benda-benda yang mutasyabihat. Inilah mutasyabihat ni. Jangan ingat muhkam dengan mutasyabihat tu hanya pada ayat sifat. Tak betul. Muhkam maknanya semua ayat-ayat Quran yang jelas kot. Hadis-hadis yang jelas suruh kita minta hanya ke Allah, ibadat hanya kepada Allah. Itu cara dia. Sejauh mana keharusan memohon pertolongan dengan jin? Pernah dengar seorang ulama sebut boleh minta tolong dengan jin sebab mereka ada kelebihan yang kita manusia tiada lagi. Dibagi pulut kuning. Pembina sebut kita boleh bagi sebagai sekadar pelepas, timbal balik dengan disebut bukan maksud muliakannya. Baik. Baik. Ramai orang yang dikeliru dengan kenyataan beberapa orang ulama yang membahaskan berkait dengan memohon pertolongan dengan jin. Puncanya kerana mereka tak faham. Yang dimaksudkan oleh ulama antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dengan memohon pertolongan kepada jin ni, mereka nampak yang dibahaskan oleh ulama adalah apabila jin itu menawarkan pertolongan tanpa ada timbal balik dan tanpa juga diketahui oleh manusia itu bahawasanya itu adalah jin. Itu yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama yang bahas tentang jin yang menawarkan pertolongan kepada manusia tanpa manusia itu tahu tu jin. Contohnya jin yang menyerupai manusia datang, katakan dia isu dia, contoh yang diberikan oleh ulama yang seingat ana, katakan kita naik kereta di satu tempat perkampungan ataupun hutan, ataupun kita masuk hutan, kita sesat. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang jumpa kita, dia kata, "Mai aku tolong kau, aku tunjuk jalan."
Aku tunjuk jalan. Jadi kita pun kata, silakan, apa kata, tolong saya. Kemudian dia pun bawa keluar daripada jalan. Jumpa jalan yang mengeluarkan daripada kesesatan tersebut. Ataupun kita bawa kereta, tiba-tiba kereta kita rosak, malam. Tiba-tiba ada, kita tak tahu mana orang tu datang tolong repair kereta kita, kemudian habis. Kita minta tolong waktu tu kerana kita tahu bahawasanya dia adalah apa? Kita nampak dia manusia. Itu yang diharuskan. Dalam keadaan kita tak tahu dia jin pun. Sebab kita nampak dia punya fizikal. Sebab jin kita tak boleh tengok dalam rupa asal. Itu yang diharuskan. Sebab apa? Sebab jin ada kemampuan sama macam manusia je sebenarnya. Jadi dia boleh tolong kita dalam ruang lingkup kemampuan dia sahaja. Itu sahaja yang diharuskan. Bukan meluas-luaskan sampai tahap minta dekat jin, khadam, bla 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 bla, macam-macam. Padahal jin ni dapat tembus dia punya bilik orang tu, dapat hantar orang ni buat kemudaratan kepada orang ni, jin ni dapat bagi dia kekuatan gini-gini. Itu tak boleh lah, balik pada muhkam. Muhkam apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya Allah Ta'ala sebut, dahulu ada lelaki-lelaki di kalangan manusia memohon perlindungan daripada lelaki-lelaki di kalangan jin. Bertambah kepada mereka wazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa maknanya tambah kepada mereka itu kesombongan. Kepada jin ada dua tafsir. Tambah kepada jin tu kesombongan, dan tambah kepada orang yang minta perlindungan tu kesyirikan, dosa, ithman. Jadi tak boleh lah. Yang boleh kalau macam kita kata orang yang datang tiba kita tak kenal, dia tawarkan pertolongan kepada kita, kita pun kata-kata okey, minta tolong saya, tolong tolak kereta saya, macam tu lah. Bukannya menyeru nama dia, wahai jin, wahai mambang ni gini. Itu syirik. Kan? Ada pun yang bagi pulut kuning apa semua tu, jelas-jelas itu ada imbal balik. Imbal balik yang bermaksud kita bagi, maknanya untuk dalam rangka menolak kemudaratan dia dan sebagainya. Dan dia ada memang kita tak muliakan dia, memang tak eluh, tetapi dia ada, kita kata ada maksudnya dalam bentuk kita kata dalam bentuk yang dia tak semestinya dalam bentuk memuliakan dia. Tak semestinya kena ada memuliakan dia sahaja terus jadi itu sahaja syirik. Dia yang paling asas apabila makhluk tu makhluk ghaib. Maknanya jin ni makhluk ghaib. Jadi minta kepada makhluk ghaib ni yang bukan makhluk yang hadir, bukan makhluk yang kita kata yang physically kita nampak, dia datang dalam jelmaan dan sebagainya, maka dia termasuk dalam benda yang syirik sebab masuk dalam keumuman ayat apa, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kerana dia tak boleh nak dhabitkan, dia tak boleh nak pastikan jin tu betul-betul apa dia kita kata betul-betul Islam ke atau baik ke atau jahat ke, dia tak boleh. Siapa pun tak boleh. Jadi sebab itu dia termasuk dalam larangan dalam bentuk saddu dzari'ah asyirk. Kalau dalam yang kata orang tua-tua dulu kan, dia kata bagi dia pulut kuning supaya dia tak kacau kita. Supaya dia tak kacau kita. Itu kena perhalusi tu. Memang ada orang dia kata itu bukan syirik sebab dia imbal balik, kita macam bagi kat dia, orang twist. Tapi sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, keberadaan jin tu yang mendakwa dia boleh ganggu gini tu, itu menunjukkan kita yang terpedaya. Maknanya manusia tu yang terpedaya. Dan itu sebenarnya itulah asal syirik yang berlaku pada orang jahiliah. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam ayat apa dia? Bal kana ya'budun al-jin. Bila Allah Ta'ala sebut apa?
Allah Ta'ala dia tanya malaikat ketika hari dihimpunkan seluruh makhluk. Allah kata wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari yang dihimpunkan kaum musyrikin dan seluruh makhluk, lebih khususnya orang musyrikin dekat sini, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, adakah mereka itu yang kamu sembah? Allah kata kat malaikat, haula'i iyyakum kanu ya'budun. Adakah Allah tanya malaikat, yakni adakah kamu yang antum amartum haula'i bi ibadatikum. So Allah tegakkan hujah ke atas kaum musyrikin. Allah tanya depan kaum musyrikin yang mereka dakwa mereka sembah malaikat. Jadi Allah tanya malaikat depan orang musyrikin di hari kiamat nanti, antum amartum haula'i bi'ibadatikum, wahai malaikat, kamukah yang suruh ni hak puak-puak syirik ni sembah kamu? Malaikat kata apa? Qalu subhanak. Malaikat jawab, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah wali, engkaulah pelindung kami, engkaulah Tuhan kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu, orang musyrikin itu, mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Majoriti di kalangan mereka, syirik mereka itu berpunca daripada mereka percaya dengan jin. Mereka percaya cakap jin. Situ wajah dia. Jadi kalau ada orang Melayu, jenis Melayu yang dia nak bagi alasan, dia kata tok nenek kita tak buat syirik, tok nenek kita dia bagi pulut kuning tu imbal balik supaya dia tak kacau kita. Kita jawab dengan ayat dalam surah Sabah ayat 40 sampai 42. Ni dalil yang membantah dakwaan tersebut. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Allah kata dekat jin, Allah kata kat malaikat, kamu wahai malaikat yang perintahkan orang musyrikin ni sembah kamu? Malaikat kata subhanak, kami tak. Bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka menyembah jin, sebab jin tu tipu dia. Jin kata kami malaikat, kami wali Allah. Itu maksud dia. Sebab tu buka dalam kitab tafsir, dalam tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Mu'tabar, ya'nuna syayatin li'annahum humul ladzina yuzayyinuna lahum ibadatal awthan wa yudillunahum aktsaruhum bihim mu'minun. Maknanya kebanyakan di kalangan mereka itu ditipu dan diperhiaskan amalan-amalan syirik mereka itu oleh jin tu. Jadi jin tu yang kata kamu kena bagi pulut kuning ni, kalau kamu tak bagi, kami akan buat gini. Jadi menyebabkan manusia yang takut tadi, dia pun buatlah pulut kuning kerana takut. Kat situ jadi syirik tu bila dia takut kepada selain Allah. Padahal dia tak perlu pun takut kepada jin tu. Jin tu tipu dia. Jin tu kata anak kau akan sakit, anak kau kalau bla bla bla, kampung kau akan ni, tanaman kau tak akan jadi, kami akan kacau, bla 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 bla. Jadi dia pun takut. Sebab dia ada takut kepada selain Allah. Padahal sepatutnya dia tak takut. Kan? Dia tak takut. Jadi ayat dalam surah Sabah tu membantah. Surah Sabah ayat 40 sampai 42. So jelas kot, jelas. Kalau buka dalam kitab tafsir semua sebut benda yang sama. Jin menipu manusia. Sebab tu Allah kata malaikat kata bal aktsaruhum bihim mu'minun. Ramai orang syirik, orang yang terjebak dalam syirik ni pasal depa percaya dengan jin. Jin tipu depa. Jin kata kami wali Allah. Jin kata kami ni Islam, kami ni jin Islam. Sebab tu kita tak ada kaedah yang muntabit. Macam mana kita nak tahu jin tu tipu atau jin tu betul? Pasal kita tak boleh kenal, tak kenal pun jin tu. Kan? Siapa boleh bagi kaedah? Ni jin yang Islam, ni jin yang kafir. Siapa boleh? Tak ada siapa boleh. Sebab jin adalah makhluk yang gaib. Kan? Anda bagi mudahlah, senang sekarang ni. Sekarang ni kita kenal tak manusia? Semua manusia yang ada atas muka bumi kita kenal tak? Semua kita tak kenal. Tak ramai yang kita kenal, kita kenal. Tara yang kita kenal pun kadang-kadang kita tertipu, betul tak? Scammer. Kan hari ni banyak orang kena scam. Betul tak? Orang tu dia rapat dengan tu.
kawan aku ni baik, belanja aku, rupa-rupanya scammer. Tengok, kalau kita dengan manusia yang ada physically yang kita nampak pun kita boleh kena tipu, siapa boleh dabik dada dia tak boleh kena tipu dengan jin? Jin lagi licik kot. Kalau manusia yang selicik-licik manusia yang kita nampak tu pun kita boleh kena tipu, kena scam, macam-macam kes scammer sekarang ni, apatah lagi jin. Very simple nak faham. Kan? Jadi tak ada siapa yang boleh dabik dada. Bomoh-bomoh dukun-dukun tu semua, dia pun dah kena tipu dengan jin, dengan syaitan. Itu lagi apa? Barisan pertama lah yang kena tipu. Itu jawapan dia. Apa tips untuk menjauhkan diri dari pendakwah-pendakwah yang seru kepada jalan kebatilan ni? Baik. Tipsnya adalah kita melazimi pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada jalan kebenaran. Maknanya kita jauhkan diri kita daripada pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada jalan kesesatan. Lazimi orang yang menyeru kepada tauhid. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jin ni makan asap bukan pulut. Itulah kita kata tak dalam memang ada riwayat athar daripada Sya'bi. Sya'bi ni tabi'in. Dia pernah riwayat tu sahih. Sya'bi Asy-Sya'bi ni Amir ibn Syarahbil Asy-Sya'bi rahimahullah, anak murid kepada para sahabat Nabi, tabi'in. Dia pernah tanya satu jin memang sahih lah, riwayat ni sahih. Dia tanya dekat jin zaman dia, jin di Iraq kan, jin di Kufah di Iraq ketika itu, dia tanya apa makanan yang disukai waktu tu jin. Jin tu kata nasi antara yang digemari oleh jin sebenarnya. Maksudnya jin ni dia ada asnaf, dia berbeza-beza. Kan? Asap tu kat mana dalilnya? Dia suka makan asap tu mana dalilnya? Anda tak tahulah. Tapi pulut nasi ni sebenarnya ada asas. Ada asas jin suka makan nasi macam kita. Ada asas. Sebab dalam riwayat Asy-Sya'bi tu sebut kan. Asap tu anda tak pasti. Asap tu tak tahu dalil dia apa kan. Kalau ada dalil tak apalah, kita boleh cakap kan. Tapi masalahnya tak ada dalil ataupun wallahu a'lam, mana tawakkuf kat situ. Tapi yang pulut tu memang sebenarnya ada sandaran. Sebab tu orang dulu-dulu depa buat pulut kuning apa semua tu memanglah depa bagi dekat yang macam orang Melayu dulu-dulu kan. Jin apa semua, apa tu, jin yang tipu depa lah, yang dakwa dia wali, dia puteri sekian-sekian, dia bla 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 macam itulah. Kan, macam-macam. Wallahul musta'an. Itu kita kata ta'rif wali kan. Ta'rif wali apa semua tu, karamah, semua tu kita kena jelas. Supaya kita tak mudah terpedaya dengan dakwaan-dakwaan orang ni ada karamah, orang tu ada orang ni wali, orang tu wali. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ana rasa cukup setakat itu. Semoga penjelasan ini dapat sedikit sebanyak membantu. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah Subhanahu taala memberikan kita petunjuk untuk melazimi tauhid, untuk sentiasa menjauhi kesyirikan dan sentiasa mempelajari akan perkara-perkara yang boleh membahayakan pegangan kita, akidah kita, menjauhkan kita daripada pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada abwabi jahannam, neraka, pintu-pintu jahannam, dan melazimkan kita untuk mengikuti pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah, menyeru kepada Al-Quran, menyeru kepada agama yang jelas, menyeru kepada kita kata kebijaksanaan, bukan kepada kejahilan dan juga kebodohan. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.